Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat? Semoga Allah SWT berkati kita bersama. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah rahmati kita, redai kita. Moga Allah menerima segala amalan-amalan kita dan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Dan moga kita masih bersemangat menghadapi Ramadan ni, InsyaAllah. Moga kita masih bersemangat menghafal Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, berzikir, berdoa, tarawih, tahajud, menuntut ilmu dan ibadat-ibadat yang lain, InsyaAllah. Dan pada hari ini InsyaAllah kita akan mengupas dan menyambung siri syarahan kitab 40 hadis Imam Nawawi. Patutnya semalam kita kupas hadis ni, tapi semalam saya ada urusan sedikit. Jadi kita sambunglah hadis yang kelima pada malam ini. Yang mana hadis kelima ni tema dia adalah tentang bid'ah. Apakah itu bid'ah? Sama-sama kita akan kupas pada malam ni insya-Allah. Sebelum tu saya nak buat iklan sikit macam biasalah. Kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, tengok ada logo Tarbiyah Sentap. Ada warna hitam, warna biru, warna kelabu, warna merah, warna pink dan juga warna ni. Korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif ataupun Instagram Tarbiyah Sentap. Korang boleh tengok Instagram Tarbiyah Sentap sekarang dan boleh dapatkanlah insya-Allah. Korang boleh dapatkan untuk raya ni lah, ada pelbagai saiz insya-Allah. Daripada XS sampailah XXL, insya-Allah. Okey, sebelum kita mula, korang bolehlah ajak kawan-kawan korang untuk join live ni, untuk kita sama-sama kupas hadis yang kelima. Target saya ialah saya nak habiskan 40 hadis Imam Nawawi ni secara live bersama-sama korang. Satu hari satu hadis insya-Allah. Saya akan usaha, tapi kalau sekiranya saya ada urusan, saya akan bagi tahulah. Sekiranya tiada apa-apa urusan, insya-Allah setiap malam pada pukul 10.30 malam kita akan bersama-sama mengupas satu persatu hadis dalam 40 hadis Imam Nawawi. Kenapa kita pilih kitab 40 hadis Imam Nawawi? Kerana Imam Nawawi telah mengumpulkan 40 hadis yang sangat-sangat penting, yang menjadi asas-asas penting dalam agama. Sebab itulah setengah ulama mengatakan siapa yang menguasai 40 hadis Imam Nawawi ni, insya-Allah dia akan menjadi orang yang memahami agama. Sebab tu saya nak sama-samalah kita usaha untuk fahami. Especially bulan Ramadan ni banyak masa kosong kan. PKP pula tu waktu cuti. Inilah waktunya untuk kita sama-sama menuntut ilmu insya-Allah dengan lebih serius. So, saya harap korang bolehlah bawa nota untuk catat segala apa perkongsian saya selepas ni. Dan jangan lupa kongsi nota korang di story Instagram korang. Jangan lupa tag saya. Dan insya-Allah saya akan repost nota-nota korang. Alhamdulillah setiap malam saya nampak ramai sangat buat nota. Saya sangat kagum dengan korang. Dan nota korang pun lawa-lawa. Moga-moga nota yang korang kongsikan tu, bila kawan-kawan korang tengok nota korang, kawan-kawan korang pun dapat ilmu. Dan dia amalkan ilmu, korang dapat pahala yang sangat-sangat banyak insya-Allah. Tak tahulah kenapa anda lagi suka mendengar dari baca nota atau buat nota. Bagus, kita kena mendengar, tapi pada masa yang sama kita pun kena buat nota. Sebab apa? Sebab apa yang kita dengar kita akan lupa. Tapi apa yang kita catat, insya-Allah benda tu akan kekal. Sebab itulah tradisi ulama, mereka selalu catat nota. Okey, lagi 2 minit insya-Allah kita akan mulakan sesi live kita. Bagi Umi. Bagi Umi Abi. Adia Aisyah bagi. Dia ye. Mak belik saya. Okay, insyaAllah lebih kurang lagi 1 minit kita akan mulakan sesi live kita, mengupas hadis yang kelima dari hadis 40 Imam Nawawi insya-Allah. Astagfirullah. So korang jangan lupa bawa nota
Okey, kita akan mulakan Kasih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT bagi kita nikmat untuk bertemu sekali lagi pada malam ini di bulan Ramadan yang mulia ini, semata-mata kerana Allah. Saya sangat yakin korang yang join live ni tak ada niat lain melainkan nak menuntut ilmu, nak sama-sama memahami hadis Nabi SAW, nak lebih memahami agama, nak lebih gairah untuk mencintai agama dan mengamalkan agama. Saya yakin korang semua ikhlas, insya-Allah. Saya doakan moga saya dan anda semua ikhlas pada malam ni dalam menuntut ilmu. Dan kita doa supaya Allah jadikan kita ni orang yang alim, orang yang memahami agama. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, bagilah kami kefahaman agama. Kerana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nakkan untuknya kebaikan, Allah akan baginya kefahaman agama. Dan saya yakin kenapa Allah detikkan anda semua, korang semua untuk join live pada malam ni untuk menuntut ilmu, tak lain tak bukan kerana Allah cintakan korang semua. Sebab tu Allah detikkan korang untuk menuntut ilmu supaya kefahaman agama korang bertambah. Sebab itulah Allah dalam nak mencintai seseorang, antara cara dia Allah bagi seseorang itu kefahaman agama. So mudah-mudahan kita punya sesi live pada malam ini Allah berkati dan moga Allah memberi kita kefahaman agama. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan mengkongsikan hadis yang kelima dari 40 hadis Imam Nawawi. Dan untuk pengetahuan, kita telah pun selesai hadis yang pertama, iaitu hadis tentang niat. Hadis yang kedua iaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis yang ketiga adalah tentang apa hadis yang ketiga? Tentang rukun Islam. Hadis yang keempat pula tentang kejadian manusia dan juga takdir. Dan hari ini hadis yang kelima, tema hadis yang kelima adalah tentang bid'ah. Bid'ah tu apa? Kita akan kongsi. Okey, baik, kita mulakan. Saya akan membaca hadis ini terdahulu untuk kita mendapat berkat daripada sabdaan Nabi SAW, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Au kama qala. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kita ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka ianya ditolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Muslim pula disebut, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bercanggah dengan urusan agama kita, maka ianya ditolak. Saya ulang balik hadis ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayah di Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kita ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka ianya ditolak. Dalam riwayat Muslim yang lain disebut, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bercanggah dengan urusan agama kita, maka ianya ditolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itulah hadis yang kita akan kupas pada malam ini. Hadis ni ringkas je. Kalau nak hafal tu memang mudah sangat nak hafal. Tapi itulah hebatnya Nabi SAW. Nabi SAW ni ada kelebihan yang mana jawami'ul kalim. Nabi cakap benda yang ringkas, tapi bila nak syarah tu terlalu banyak makna-makna yang mendalam. Itulah kehebatan dan mukjizat Nabi SAW. Jawami'ul kalim. Nabi cakap benda yang ringkas, simple, tapi maknanya mendalam.
Baik, kita akan pergi satu persatu noktah penting dalam hadis ini. Jangan lupa buat nota. Dan insyaAllah nota korang boleh share nota korang tu di story korang. Jangan lupa tag saya. InsyaAllah saya akan repost nota korang tu. Moga ramai orang yang tengok nota-nota korang tu dapat banyak manfaat, insyaAllah. Baik, noktah pertama daripada hadis ini ialah, noktah pertama dari hadis ini adalah, sekiranya kita menambah-nambah dalam agama, maka ianya adalah bid'ah. Manakala sekiranya kita mengurangkan agama, maka ianya dikira maksiat. Saya ulang balik. Sekiranya kita menambah-nambah dalam agama, maka ianya bid'ah. Manakala sekiranya kita mengurangkan agama, maka ianya maksiat. Itu noktah pertama. Senang cakap, bid'ah dan juga maksiat ni, kalau kita menambah-nambah agama pun boleh jadi dosa. Sekiranya kita mengurang-urangkan agama pun, kita boleh jadi dosa. Saya akan bagi beberapa contoh lah. Tapi sebelum saya nak bagi contoh, saya nak quote kata-kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Iblis ni, cara Iblis merosakkan manusia adalah dengan dia menambah-nambah agama dan juga mengurang-urangkan agama. Untuk orang yang kaki maksiat, yang suka buat maksiat, Iblis goda dia untuk meneruskan maksiat. Iblis masukkan dalam hati dia, membisikkan dalam hati dia kelazatan-kelazatan ketika membuat maksiat, menghiasinya dengan maksiat, sehingga akhirnya kita merasa seronok dengan maksiat, lazat dengan maksiat, gembira dengan maksiat, tenang dengan maksiat. Itu untuk kaki maksiat, macam itulah Iblis rosakkan. Manakala untuk orang yang rajin beribadah pula, macam mana cara Iblis nak rosakkan? Nak goda orang tu buat maksiat, confirm orang tu tak nak buat maksiat sebab dia ni ahli ibadah. Tapi cara Iblis rosakkan ahli ibadah pula dengan cara apa? Dengan Iblis menyuruh dia dan menggoda dia untuk menambah-nambah agama, melakukan bid'ah, maka akhirnya orang tu pun sesat. Maknanya kesimpulan dari noktah yang pertama ni adalah, bila kita menambah-nambah agama, kita boleh jadi sesat. Bila kita mengurang-urangkan agama pun kita boleh jadi sesat. Tetapi apakah maksud menambah agama? Dan apakah maksud mengurang-urangkan agama? Benda tu saya akan explain di noktah yang seterusnya. Setakat ni faham jelas noktah pertama? Mudah je. Noktah yang kedua. Noktah yang kedua adalah, Allah Subhanahu Wa Taala telah kekalkan syariat ini sampai kiamat. Islam ini akan sentiasa terpelihara sehingga kiamat. Maknanya kalau ada orang nak menokok tambah Islam, maka benda tu akan menjadi terkeluar daripada Islam lah, rosaklah, sesat. Kerana Allah telah pelihara agama ini. Kita boleh tengok, ada agama-agama yang dah menyeleweng. Contohnya agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha dan sebagainya. Kan menyeleweng, banyak sangat tokok tambah pelik-pelik. Tapi agama Islam, Allah pelihara. Macam mana Allah pelihara agama Islam ni? Ada beberapa cara. Pertama, dengan Allah memelihara Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maknanya Al-Quran itu tak terseleweng. Al-Quran itu kekal, benar. Dzalikal kitabu la raiba fih, tiada keraguan di dalamnya. Berbanding dengan kitab Bible misal kata, terlalu banyak penyelewengan. Ianya bukan ditulis oleh Tuhan ataupun sebagainya, tetapi ianya ditulis oleh tangan-tangan manusia, ditokok tambah dan menjadi agama yang sesat. Macam tu juga kitab-kitab agama lain. Tetapi tidak pada Al-Quran. Al-Quran sempurna, lengkap, syumul dan terpelihara sampai sekarang. Itulah antara cara pertama macam mana Allah menjaga agama ini. Cara kedua macam mana Allah menjaga agama ini adalah dengan Allah memelihara hadis. Kita pun tahu, hadis kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Macam mana kita nak tahu satu hadis tu sahih ataupun tidak, hasan ke, ataupun hadis tu dhaif, ataupun hadis itu palsu? Tak lain tak bukan dengan ilmu hadis.
sekarang ni kalau korang mendalami ilmu hadis, kalau korang ambil ilmu hadis, saya tak ambil bidang hadis lah. Kalau korang boleh rujuk ulama-ulama hadis yang lebih hebat, dekat Malaysia pun ramai ulama hadis yang hebat. Tapi kalau korang amati, ulama-ulama hadis sangat teliti dalam nak meriwayatkan hadis. Ada ilmu yang sangat penting, iaitu ilmu isnad. Benda tu sangat penting. Kita contoh dalam satu hadis, nak memastikan hadis tu sahih ataupun tak, kena ada pelbagai cara-cara untuk nak memastikan ilmu itu ataupun hadis itu menjadi sahih. Dia dengar daripada siapa, betul ke orang tu cakap, orang tu boleh dipakai ke tak dia punya perkataan, apa punca kesilapan dia, orang tu macam-macam lah syarat-syarat nak memastikan hadis itu sahih dan hadis itu dhaif ataupun palsu. Nak katanya, ulama-ulama terdahulu sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam memelihara hadis supaya hari ni kita dapat apa yang betul. Tapi masalahnya zaman sekarang, kita ni mudah-mudah je sebarkan hadis palsu. Sebab itulah bahaya. Saya tak nak syarah lebih tentang macam mana hadis ini terpelihara. Sebab benda ni sangat panjang untuk nak dibahas tentang ilmu-ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya. Tapi secara mudahnya, antara cara Allah memelihara agama ini adalah dengan Allah memelihara hadis Nabi SAW. Sebab tu benda ni penting untuk menolak geng-geng anti hadis. Golongan anti hadis ni dia kata, kita kena ikut Al-Quran je, kita tak perlu ikut hadis. Hadis ni entah betul tak betul yang Nabi cakap tu. Nabi dah 1500 tahun lepas, mustahil lah, mesti ada tokok tambah daripada hadis. So kita kena percaya Al-Quran je. Ini geng-geng anti hadis lah. Sebenarnya mereka tersilap. Kalau mereka betul-betul mendalami hadis, macam mana satu hadis itu diriwayatkan, nescaya tuduhan mereka yang mengatakan bahawasanya hadis ini telah banyak ditokok tambah, itu semua tak betul. Sebab apa? Sebab adanya penjagaan ilmu hadis yang sangat dahsyat di kalangan ulama. Cara ketiga macam mana Allah SWT nak memelihara agama ini adalah dengan sumber agama itu kekal, iaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ni kekal. Dan yang keempat, macam mana Allah nak memelihara agama ini adalah dengan Allah SWT dan Nabi SAW melarang perbuatan bid'ah ataupun menokok tambah dalam agama dan juga mengurangkan agama. Itulah cara Allah SWT nak kekalkan agama ini sampai hari kiamat. Saya ulang, ada 4 cara macam mana Allah nak kekalkan agama. Pertama, Allah pelihara Al-Quran. Kedua, Allah pelihara hadis. Ketiga, Allah kekalkan sumber Quran dan hadis tu. Dan yang keempat adalah dilarang menokok tambah dalam agama. Kerana apa? Kerana bila kita menokok tambah dalam agama ni lah berlaku pelbagai kesesatan. Baik. Itu noktah yang kedua. Simple. Hadis yang ketiga. Noktah yang ketiga daripada hadis yang kelima ini adalah syarat-syarat satu amalan itu diterima. Syarat-syarat satu amalan itu diterima. Kita pun tahu, kita dah belajar dalam hadis niat, hadis yang pertama. Syarat untuk satu amalan untuk diterima oleh Allah SWT ada 2. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas tu amalan batin. Betul. Kalau kita solat, kalau kita niat kerana Allah, Allah terima amalan kita. Tapi kalau kita niat kerana nakkan pujian, Allah tak terima. Sedekah, kalau kita niat untuk Allah SWT, maka Allah terima. Tapi kalau kita niat nak mendapatkan pujian, maka Allah tak terima. Nak kata syarat untuk amal kita diterima pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas tu adalah amalan hati, batin. Manakala cara kedua, syarat kedua macam mana nak memastikan satu amal tu diterima adalah dengan apakah yang kita lakukan itu betul-betul ikut Quran dan Sunnah ataupun tidak. Maknanya amalan zahir lah. Amalan batin kena ikhlas. Amalan zahir adalah syarat untuk amalan kita diterima selain ikhlas adalah amalan itu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikhlas dah, tapi solat maghrib 8 rakaat, kita buat cara kita sendiri, maka Allah tak terima. Itu dinamakan bid'ah. Ataupun subuh 2 rakaat, kita solat 1 rakaat je, kita kurangkan pula, maka itu pun bid'ah juga, tak diterima juga. Nak diterima amalan, kena ikhlas dan pada masa yang sama kena ikut sunnah Nabi SAW, kena ikut Quran dan Sunnah. Sebab tu kita tak boleh sedap-sedap je menokok tambah amalan ataupun mengurangkan amalan. Apa-apa yang kita nak buat, kita kena pastikan benda yang kita nak buat itu mengikut
sumber dia Quran dan sunnah. Itulah noktah yang ketiga. Noktah yang keempat daripada hadis ini adalah, yang mana noktah yang keempat adalah yang penting, yang menjadi pokok perbincangan kita pada malam ni adalah, apakah itu bid'ah? Bid'ah ni secara mudah ada dua jenis. Pertama, ibadat. Yang kedua, muamalat. Ibadah ada dua jenis. Pertama, ibadat. Dan yang kedua, muamalat. Ibadat ni, ada satu kaedah dalam fiqh. Segala sesuatu dari ibadat adalah haram, melainkan ada dalil yang menghalalkannya. Saya ulang balik kaedah syarak ni. Asal kepada ibadat adalah haram, melainkan ada dalil yang menghalalnya ataupun menyuruhnya. Contoh, kenapa solat itu perlu dilakukan? Kerana ada dalil yang menyuruh solat. Boleh tak kita sedap-sedap je, aku rasa nak cipta satu solat barulah. Solat ni dinamakan solat solat khas untuk pukul 2 pagi. So, aku rasa rakaat dia nak try buat 7 rakaat lah. Sebab nampak macam hebat. Dia sedap-sedap je, mereka ibadat baru. Maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Hukum asal ibadah itu haram, melainkan ada dalil yang menyuruhnya baru jadi halal. So, kita tak boleh mudah-mudah mencipta ibadah baru. Sekiranya kita mencipta ibadah baru, maka ianya haram. Contohnya, apa yang terjadi zaman sekarang lah. Macam mana orang boleh sembah berhala? Sebab zaman dulu, tokoh-tokoh hebat ni, bila mereka meninggal, so orang-orang yang taksub kepada tokoh tersebut, dia cipta patung, dan akhirnya mereka mula memuja dan memuji patung tersebut, sampai satu tahap, generasi selepas generasi, mereka pun menyembah patung tersebut. Itulah macam mana permulaan bid'ah. Kita menokok tambah dalam agama. Sebab itulah dalam bab ibadat, kalau tak ada dalil, tak boleh buat. Ada dalil, baru boleh. Tetapi, apakah itu ibadat? Itu kita kena faham juga, apakah itu ibadat? Ibadat adalah apa benda yang kita nak buat, niat kita adalah nak dapat pahala. Itu ibadat. Contoh kita masak. Kita masak sambil baca Quran. Lepas tu orang tanya dia, kau masak baca Quran, bid'ah? Ya ke bid'ah? Sekiranya kita masak sambil baca Quran dan kita kata, ini Nabi buat ni. Masak memang kena baca Quran, Nabi buat. Kalau macam tu, bid'ah. Sebab apa? Sebab tak ada dalil pun yang menyuruh kita baca Quran sambil masak. Tapi sekiranya kita masak, baca Quran, orang tanya, kau kenapa baca Quran time masak ni? Kita kata, saja, sambil-sambil masak saja baca Quran. Itu tak apa, itu tak bid'ah. Maknanya kita tak kaitkan perbuatan kita dengan Nabi SAW. Faham ke? Faham kan? Contoh lain, kita jogging. Jogging, sambil jogging kita zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu orang tanya, kenapa kau zikir sambil jogging? Kita pun kata, aku zikir sambil jogging ni memang sebab Nabi suruh. Kita kena zikir sambil jogging. Padahal tak ada dalil. Itu bid'ah. Tapi kalau kita kata, sambil-sambil aku jogging ni aku zikir lah, dapatlah pahala zikir sikit. Itu tak bid'ah. Maknanya sekiranya satu amalan tu kita mengaitkan dengan Nabi, sedangkan Nabi tak pernah bagi satu dalil pun yang menyuruh kita buat benda tu secara khusus, dan kita sedap-sedap mengkhususkan benda tu, maka ianya menjadi bid'ah. Contoh mudah, tahlil. Tahlil bid'ah ke tak? Nabi tak buat tahlil. Tak ada pun ketika sahabat wafat, sahabat meninggal, Nabi kumpul baca tahlil. Tak ada pun. So, boleh ke tak tahlil? Sekiranya kita tahlil tu, kita berpendapat bahawasanya benda ni Nabi buat, maka ianya jadi bid'ah. Tapi kalau kita tahlil tu, kita buat atas niat nak menghubungkan silaturahim, nak eratkan kekeluargaan, dan kita tak cakap pun benda tu Nabi buat. Kita kata, alang-alang dah kumpul ni, jomlah kita berzikir, dapat pahala sikit zikir kan. Benda tu tak bid'ah. Faham kan? Bermakna, sekiranya kita mengaitkan satu benda tu dengan dalil, sedangkan benda tu tak ada dalil,
maka haram. Contoh tarawih. Umar Al-Khattab, dia menghimpunkan tarawih, jadi 8 rakaat, 20 rakaat kan. Kalaulah Umar buat benda tu sebab dia kata, Nabi buat benda ni, maka jadi bid'ah. Tapi Umar buat tarawih ni, suruh buat tarawih berjemaah ni, Umar Al-Khattab buat bukan sebab Nabi suruh buat, tapi dia kata sebab nak satukan umat Islam. Maka disebabkan niat dia nak satukan umat Islam, tak ada masalah. Contoh lain, Uthman bin Affan buat azan 2 kali time Jumaat. Patutnya azan sekali je, Nabi tak buat pun azan 2 kali. Tapi Uthman, start daripada Uthman, dia suruh azan 2 kali. Kalau tanya dia, kenapa buat azan 2 kali? Kalau dia jawab sebab Nabi buat, kena buat azan 2 kali, itu jadi bid'ah sebab tak ada dalil. Tapi kalau tanya Uthman jawab apa? Kerana zaman ni tak ada jam kan. Time tu tak ada jam. So dia buat azan 2 kali supaya orang alert. Azan pertama ni maksudnya dah nak dekat waktu zuhur. Lepas tu baru azan kedua. Disebabkan niat dia itu, tak ada masalah, boleh. Contoh, Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran. Nabi tak suruh tulis Al-Quran. Tapi zaman Abu Bakar kumpulkan Quran dan tulis Al-Quran. Kalaulah Abu Bakar risau benda yang dibuat tu bid'ah. Tapi Abu Bakar buat bukan sebab Nabi suruh. Dia tak cakap pun, aku kumpulkan Al-Quran ni sebab Nabi suruh ni sunnah. Tak. Kalau dia cakap macam tu, jadi bid'ah. Tapi Abu Bakar kata, aku kumpulkan Al-Quran ni sebab apa? Supaya nak bagi Al-Quran ni kekal. Sebab ramai orang yang hafal Quran meninggal. So aku tulis Quran ni supaya orang lebih mudah untuk ingat Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Maka dibenarkan. Nak kata, kalau kita buat satu amalan tersebut, kita mengaitkan dia dengan Nabi, sedangkan benda tu Nabi tak buat pun secara khusus, maka ianya jadi bid'ah. Tapi kalau kita buat benda tersebut atas sebab-sebab dunia, benda tu tak dikira sebagai bid'ah. Faham kan? Saya harap fahamlah. Itu bab ibadat lah. Bab ibadat. Yang kedua, bid'ah juga boleh berlaku ketika muamalat. Muamalat ni, sekiranya yang tadi, bab ibadat, hukum asal ibadat adalah haram. Sekiranya ada dalil baru jadi harus. Berbeza dengan muamalat. Muamalat ni, segala benda dalam muamalat adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, kita jalan-jalan dekat satu tempat. Tiba-tiba ada orang kata, tak boleh jalan tempat ni, haram. Padahal tak ada dalil pun yang mengatakan benda tu haram. Maka mengharamkan yang halal tu adalah bid'ah. Faham Harap fahamlah. Maknanya, saya ulang balik, bab ibadat, hukum asal ibadat adalah haram. Tetapi kalau ada dalil yang menghalalkannya, baru jadi halal. Maknanya kita tak boleh sedap-sedap mereka-reka ibadat baru. Berbanding pada bab-bab muamalat, bab-bab urusan dunia ni, semuanya harus. Tapi kalau ada dalil yang haramkan, baru jadi haram. Contohnya, kita nak main game. Boleh tak main game? Boleh lah, harus. Ada ke dalil yang mengharamkannya? Tak ada dalil yang mengharamkannya. So, boleh main game. Tetapi sekiranya kita lalai, meninggalkan ibadat yang wajib, maka baru jadi haram. Ataupun kita nak jogging. Boleh je jogging, tak ada masalah. Semuanya harus. Tapi kalau ada dalil yang mengharamkan, baru jadi haram. So, itu adalah asas-asas yang kalau kita nak faham tentang bid'ah. Sekarang ni, ramai orang tak alert bab-bab bid'ah ni. Macam saya cakap tadi. Dan apa yang ulama' cakap lah, saya sampaikan je apa yang ulama' cakap. Bid'ah ni ada dua jenis. Pertama, menambah-nambah agama. Dan kedua, mengurang-kurangkan agama. So, noktah yang ke-5 ni, saya nak cerita detail sikit tentang mengurang-kurangkan agama. Kadang-kadang kita ni, ada satu pemikiran yang sedang menular sekarang ni, iaitu pemikiran liberal. Pemikiran liberal. Sebenarnya pemikiran liberal ni adalah satu bid'ah yang sangat teruk. Liberal tu apa? Liberal ni, diorang tak letak Quran dan Sunnah sebagai sumber hidup mereka. Tapi mereka meletakkan akal sebagai sumber hidup mereka.
Apa yang akal rasa macam betul, nampak macam logik, itulah betul. Sedangkan kebenaran itu diukur pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada akal, bukan pada logik. Kadang-kadang benda tu tak logik, tapi disebabkan benda tu Allah suruh, maka kita kena buat. Dan itulah kebenaran. Contohnya, kita kentut, batal wuduk. So kita pun ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, ada tak kita basuh kita punya bontot tu? Maaf sebut, tak ada kan? Padahal kentut dekat bontot. Tapi kenapa kita kena basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki? Ikut logik macam tak logik. Tapi sebenarnya agama itu bukan diukur berdasarkan logik, tapi ianya diukur berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi golongan liberal ni tak. Golongan liberal ni dia letakkan akal sebagai neraca kebenaran mereka. Apa yang akal rasa betul, maka betul. Sebab itulah wujudnya golongan gay, lesbian. Dan mereka geng-geng liberal ni membenarkan gay dan lesbian. Mereka kata, apa salahnya nak gay? Dia suka lelaki. Takkanlah kita nak paksa dia suka perempuan. Selagi dia tak buat jenayah, tak ada masalah pun. Boleh je nak gay. Lesbian, apa masalahnya? Tukar jantina, tukar je lah. Dia bukan bagi hidupkan susah pun. Apa salahnya? Nampak tak pemikiran liberal punya kerosakan pemikiran mereka? Mereka rasa kebenaran itu adalah apa yang nafsu rasa betul lah betul, tak ada masalah. Itulah punca kerosakan umat pada hari ini. Dan kalau korang nak tahu, pemikiran liberal ni telah menular dekat Malaysia ni. Ramai sangat geng-geng liberal dekat Malaysia ni. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Mereka tak rasa bersalah tak pakai tudung. Tak pakai tudung tu sebenarnya satu bid'ah. Tak tutup aurat tu satu bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka mengurangkan agama. Dan bila kita tegur, dia kata, relax lah. Takkanlah tak pakai tudung pun salah. Aku tak bagi hidup kau susah pun. Aku tak pakai tudung, kaya je hidup aku, tak ada masalah pun. Nampak tak? Macam mana mereka mengukur kebenaran itu berdasarkan nafsu dan akal mereka. Sedangkan kebenaran itu perlu diukur berdasarkan Quran dan Sunnah. Contoh lain, geng-geng liberal ni, apa dia kata? Apa salahnya murtad? Kita tak boleh paksa orang tu dalam agama. Kalau nak murtad, murtad je lah. Apa salahnya? Nampak tak betapa rosaknya pemikiran geng-geng liberal? Sebenarnya pemikiran liberal ni adalah satu bid'ah yang sangat teruk lah, yang perlu kita tentang. Itu adalah noktah yang kelima. Saya nak cerita sikit tentang isu apa nak cakap, noktah yang ketujuh, noktah yang terakhir. Dalam kita nak memastikan kita ni sentiasa berada di pihak yang benar, nak tak nak kita kena usaha mendalami ilmu lah. Macam mana kita nak memastikan kita ni tak terjebak dengan fitnah, tak terjebak dengan bid'ah, tak terjebak dengan kesesatan? Tak lain tak bukan adalah kerana kita kena, tak lain tak bukan dengan cara kita menuntut ilmu. Sekarang ni saya nampak diri saya juga dan ramai orang bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Sedangkan ilmu adalah segala-galanya. Dan pada akhir ini, noktah yang terakhir ni, saya nak kongsi pada korang kesungguhan-kesungguhan para ulama yang terdahulu. Noktah yang keenam, minta maaf. Noktah yang keenam yang terakhir, saya nak kongsi kepada anda semua, kepada diri saya juga, kisah-kisah macam mana kesungguhan para ulama dahulu untuk menimba ilmu. Kisah yang pertama, kisah Abu Qasim Al-Zanjani. Abu Qasim Al-Zanjani. So, korang jangan lupa untuk catat kisah ini. Sangat menarik. Pernah tak kita time awal tahun ke, kita buat azam awal tahun. Okey, tahun ni aku nak solat 5 waktu. Aku nak solat tahajud setiap hari. Aku nak baca Quran 1 juzuk setiap hari. Aku nak bersedekah. Pernah kan? Kita pernah buat azam-azam tahunan kan? Dan banyak kali kita baru seminggu 2 minggu dah tak konsisten dah dengan azam kita. Betul tak? Tapi berbeza dengan Abu Qasim Al-Zanjani, yang mana kata Ibnu Tahir, ketika Abu Qasim Al-Zanjani berazam untuk berhijrah berdekatan dengan tanah haram,
Beliau juga menanam lebih daripada 20 keazaman yang beliau paksakan ke atas dirinya berupa usaha dan ibadat. Maknanya Abu Qasim Al-Zanjani ni, dia berhijrah pergi ke Tanah Haram, pergi ke Mekah dan Madinah. Pergi ke Mekah lah basically. Dan bila dia pergi ke Mekah tu, dia ada buat 20 azam. Dan azam itu adalah azam tentang ibadat dan juga usaha lah. Adalah, saya pun tak tahulah apa yang dia azam, tapi ada 20 azam yang dia tulis. Lepas tu, Ibn Tahir kata, sepanjang Abu Qasim Az-Zanjani berada di Tanah Haram tu selama 40 tahun, dia tak pernah terlepas walaupun sehari dalam menunaikan azam beliau. Masya Allah. Nak kata, Abu Qasim Az-Zanjani ni, dia berazam nak buat 20 benda dan selama 40 tahun dia istiqamah melakukan azam dia tersebut. Kita ni dalam nak buat satu benda, kadang-kadang contoh mudah, Ramadan ni, aku target setiap hari nak 1 juzuk lah paling kurang. Baru 3 hari dah lemah semangat. Berbeza dengan Abu Qasim Az-Zanjani, macam mana dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dia buat 20 azam dan selama 40 tahun dia istiqamah melakukan azam dia tersebut. Masya Allah. Itu kisah yang pertama yang saya nak kongsi pada korang semua. Kisah yang kedua saya nak kongsi tentang macam mana kesungguhan para ulama dulu menimba ilmu supaya mereka selamat daripada kesesatan. Saya nak kongsikan kisah Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Sangat memberi inspirasi kisah Abu Hatim Ar-Razi. Ada banyak kisah dia yang menarik. Antara kisah dia yang pertama, Abu Hatim dia cerita macam mana perjalanan dia menuntut ilmu. So Abu Hatim kata, pertama kali aku keluar menuntut ilmu, perjalananku memakan masa 7 tahun. Aku hitung perjalananku berjalan kaki dan jarakku berjalan kaki adalah sejauh 6,000 kilometer. Dahsyat. Bayangkan Abu Hatim Ar-Razi nak menuntut ilmu. Perjalanan dia nak menuntut ilmu tu memakan masa 7 tahun. Berjalan kaki selama 6,000 kilometer. Kemudian dia cakap, aku berulang alik dari Kufah ke Baghdad tidak terkira banyaknya. Dan aku berjalan kaki dari Mekah ke Madinah juga banyak kali. Aku keluar dari Bahrain yang berdekatan dengan Bandar Sila ke Mesir dengan berjalan kaki. Kemudian dari Mesir pergi ke Palestin dengan berjalan kaki. Kemudian dari Ramlah Palestin ke Baitul Maqdis Palestin berjalan kaki juga. Dari Ramlah Asqalan Palestin ke Tabariah Palestin berjalan kaki juga. Kemudian dari Tabariah ke Damsyik Syria berjalan kaki. Dari Damsyik ke Homs Syria berjalan kaki. Dari Homs ke Antakya Turki pun berjalan kaki. Dari Antakya ke Tarsus pun berjalan kaki. Kemudian aku pulang ke Homs kerana ada berbaki hadis Abu Al-Yaman untuk aku dengari. Kemudian aku keluar dari Homs ke Palestin. Dari Bisan ke Syria. Dari Raqqah menuju ke Baghdad, Iraq. Kemudian dari Wasit, Iraq. Kemudian ke Nil, Iraq. Kemudian ke Nil, Kufah, Iraq. Nak kata, dia kata kesemua destinasi tersebut aku jelajahi dengan berjalan kaki. Dan kesemuanya aku laksanakan pada siri pertama penjelajahanku menuntut ilmu yang ketika itu aku berusia 20 tahun. Mengembara selama 20 tahun. Masya Allah. Nak kata kesungguhan Abu Hatim Ar-Razi itu, time umur dia baru 20 tahun, dia mengembara menuntut ilmu selama 7 tahun berjalan kaki dari satu negara ke satu negara, satu negeri ke satu negeri. Berjalan kaki Syekh. Time tu umur dia 20 tahun. Bayangkan betapa bersungguhnya beliau dalam menuntut ilmu. Dan antara kisah Abu Hatim yang sangat menarik, yang saya dengar tu saya rasa sentap lah juga. Kita kadang-kadang nak belajar, kadang-kadang kita tak ada duit. Tak cukup makan, betul tak? Kadang-kadang kita ni bila kat universiti tak cukup makan pun kita dah merungut. Betul tak? Berbeza dengan Abu Hatim Ar-Razi. Ada satu kisah Abu Hatim menceritakan, aku pernah menetap di Basrah pada tahun 214 Hijrah dan berniat untuk menetap di sana selama setahun. Namun setelah 8 bulan berlalu, aku kehabisan duit.
sehingga aku terpaksa menjual cebisan-cebisan baju aku sehinggalah habis dan aku tak ada duit juga. Bayangkan Abu Hatim nak belajar tapi sampai satu tahap dia tak ada duit. Dia jual cebisan-cebisan baju dia dan dia masih tak ada duit juga. Namun aku tetap bersama dengan sahabatku, berjalan berjumpa dengan para guru untuk mendengar hadis daripada mereka dari pagi hingga ke petang. Lalu setelah tamat majlis ilmu, kami pun berpisah dan aku sangat kelaparan. Keesokannya juga demikian. Kami berjumpa dengan para guru untuk mendengar hadis daripada mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Keesokan harinya, sahabat aku mengajak aku untuk pergi ke majlis hadis para guru lagi. Lalu aku menjawab, aku sekarang dalam keadaan yang sangat lemah dan tak bermaya. Aku tak mampu nak berjalan. Lalu sahabat aku bertanya pada aku, mengapa kau lemah tak bermaya? Jawab aku tak dapatlah nak sembunyikan daripada kau benda ni. Sebenarnya aku dah 2 hari tak makan apa-apa. Sebab aku tak ada duit. Lepas tu sahabat dia pun mengeluarkan 1 dinar yang terakhir yang ada padanya dan membahagikan setengah dinar buatku. Dan dengan duit tersebutlah akhirnya mereka makan. Nak kata dahsyatnya ulama-ulama terdahulu, dahsyatnya Abu Hatim Ar-Razi ni. Dia belajar, lepas tu tak ada duit. Tak ada duit, dia jual baju-baju dia. Duit habis juga. Lepas tu dalam keadaan lapar, dia ulang alik belajar hadis, jumpa guru ni untuk menuntut ilmu hadis. Sampai satu tahap, satu hari tu kawan dia kata, jom belajar jumpa guru ni. Dia kata, aku dah tak larat. Kenapa kau tak larat? Aku dah 2 hari tak makan. So akhirnya kawan dia pun tinggal 1 dinar je. So diorang bahagi separuh-separuh dan mereka makan dan akhirnya mereka teruskan menuntut ilmu. Tapi kita ni kadang-kadang makan Maggi kot, sedap kot Maggi. Kira ada makan juga. Tapi itu pun kadang-kadang kita dah merungut untuk menuntut ilmu. Tapi bahkan kadang sekarang ni Allah dah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Sekarang ni korang boleh tengok ilmu online je. Tak payah nak pergi sampai keluar luar negara jalan kaki. Sekarang ni Allah dah mudahkan kita. Ulama-ulama dahulu telah berusaha mengumpulkan ilmu supaya kita zaman sekarang mudah untuk menuntut ilmu. Itu pun kita beralasan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Tak lain tak bukan kerana kita dah terlalu lama lalai. Itu kisah Abu Hatim Ar-Razi punya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Antara kisah yang menarik yang saya nak kongsikan pada korang semua adalah kisah bagaimana seorang yang sangat hebat yang bernama Uqbah. Abu Ayyub Al-Ansari. Dengar kisah Abu Ayyub Al-Ansari ni, sangat menarik. Abu Ayyub Al-Ansari dia duduk kat Madinah. So dia mengembara pergi ke Mesir untuk berjumpa dengan Uqbah bin Amir semata-mata demi memastikan hadis yang pernah didengarinya suatu ketika dahulu daripada Nabi SAW. Setelah Abu Ayyub Al-Ansari jumpa Uqbah, Abu Ayyub Al-Ansari kata, perdengarkan kepadaku hadis yang pernah kau dengari daripada Nabi SAW tentang menutupi keaiban Muslim. Ini kerana tiada siapa lagi yang masih tinggal yang pernah mendengar hadis ini selain aku daripada kamu. Lalu setelah diperdengarkan hadis tersebut oleh Uqbah, Abu Ayyub Al-Ansari terus naik tunggangannya dan beredar pulang ke Madinah. Bayangkan ulama dahulu, para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dia hanya nak pastikan satu hadis je. Dia kata dia pernah dengar daripada Nabi tapi dia lupa. So dia nak pastikan betulkah hadis tu ada. Dia duduk kat Madinah, dia sanggup pergi daripada Madinah pergi Mesir, jumpa Uqbah semata-mata nak dapat satu hadis. Nak memastikan hadis itu benar-benar daripada Rasulullah. Nak kata dahsyatnya ulama terdahulu, para salaf terdahulu, kesungguhan mereka terhadap ilmu sangat dahsyat. Sehingga apa? Hanya kerana satu hadis mereka sanggup mengembara. Berbeza pula dengan diri saya, berbeza juga dengan kita semua yang Allah dah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Korang boleh menuntut ilmu online, korang boleh baca buku-buku agama, boleh baca blog-blog agama, YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada. Tapi kita beralasan untuk menuntut ilmu.
Sebab itulah bila ilmu tak ada dalam hati kita, benda itulah yang membuatkan kita mudah untuk terjebak dengan kerosakan, mudah untuk terpengaruh dengan fikiran-fikiran liberal, mudah terjebak dengan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Dan akhirnya kecintaan kita pada agama semakin mengurang. Kerana itulah kesimpulan saya pada hari ini adalah tuntutlah ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Kerana hanya ilmu yang boleh menyelamatkan kita dengan izin Allah SWT. Dan berpeganglah teguh dengan Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan selamat. Itulah kesimpulan pada hadis pada malam ini, ringkas sahaja. InsyaAllah pada esok hari kita akan kupas hadis yang ke-6. Hadis yang menarik juga, iaitu hadis tentang hati. Apapun, saya akan share live saya ni di story, korang boleh tengok balik. Jangan lupa buat nota dan share nota korang di story. Jangan lupa tag saya, insyaAllah saya akan repost korang punya nota. Moga-moga kawan-kawan korang yang tengok story korang dan terbaca nota korang tu terdetik juga untuk berubah, terdetik juga untuk mencintai ilmu. Dan moga disebabkan itu korang dapat pahala yang banyak, insyaAllah. Dan sebagai perakhiran, kalau korang nak dapatkan kurta tarbiyah sentap ni, korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif ataupun di Instagram Tarbiyah Sentap. Ada 6 warna, warna biru, ni bukan warna, ni warna turquoise. Warna hitam ada, warna biru ada, warna kelabu ada, warna merah ada, warna pink ada. Korang boleh dapatkan sempena raya ni, insyaAllah. Wallahualam. Sufiah Safwan. Thank you Ustaz, I already read the 5 hadith yesterday. May Allah bless you and your family. Amin. Sufiah Safwan ni, adakah kamu ni anak murid saya ketika di sekolah Isa dulu? Kalau betul, sila cakap ya. Sebab saya nampak dia setiap hari tengok live ni. Dan saya ada seorang anak murid dekat sekolah dulu. Nama dia Sufiah Safwan. Adakah kamu adalah orangnya? Apapun, terima kasih kerana join live pada malam ni. Moga-moga bermanfaat. Wallahualam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya. InsyaAllah kita akhiri dengan doa lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah, yang maha penyayang, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, Kau berilah hidayah kepada kami, bagilah hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah dalam hati kami kecintaan pada ilmu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kesesatan dan kerosakan, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada bid'ah, selamatkan kami daripada pemikiran liberal, pemikiran sekular dan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunlah dosa mak ayah kami, dosa adik-beradik kami, cucu cicit kami, isteri anak-anak kami, mak bapak kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan Kau ampunkanlah dosa-dosa seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bangkitkanlah Islam, ya Allah, dan Kau jadikanlah kami antara batu-bata yang bertungkus lumus dalam membangkitkan Islam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Okey. Sementara kita ada masa lagi, kita nak buka sesi Q&A yang berkaitan dengan hadis ini. Siapa nak tanya boleh tanyalah di butang question, insya-Allah. Saya akan jawab soalan yang berkaitan dengan hadis ni sahaja, ya. Ni banyak soalan-soalan yang tak ada kena-mena dengan topik kita pada hari ni. Saya rasa tak ada kot, clear kot. Okey, itulah saja. Wallahualam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa untuk share nota korang di story korang, tag saya akan repost. Dan jangan lupa esok juga kita akan go through hadis yang ke-6, iaitu hadis tentang hati, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.